Dalam waktu yang sama, bagaimana dengan kedudukan harga barangan di pasaran? Harga barang di pasar memang mencekik hati dan perasaan. Apa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna buat? Tidak ada nampak tanda-tanda kesan ataupun usaha ke arah menghadkan agar harga barangan, barang basahan di pasar tidak terus mencanak. Hari ini, tinjauan di pasar hari ini, minyak masak pun sudah menaik sampai RM30 sekilo ada satu botol. Begitu juga harga sotong, saudara. Saya ketawa sebab saya nak nelayan dulu. Zaman saya kecil-kecil memanglah kita tak akan dapat suasana itu lagi. Saya tahu. Tapi rasanya dulu kalau sotong banyaklah jenis. Sotong katak ada, sotong cucumet ada, sotong panjang pun ada. Jadi dulu sotong 3 kupang aja zaman saya lah. Okey lah, tapi hari ini harga sotong 1 kilo RM45. Bagaimana pula dengan harga ayam? Tak turun daripada RM10.30. Ikan kembung, aduh, zaman saya dulu 20 sen pun tak laku, saudara. Ikan yang paling, orang kata bahasa Perak lah, saudara, saya minta maaf. Bahasa Perak dia kata paling koman lah, ikan temenung atau ikan kembung. 2 kupang aja dulu. Tapi hari ini RM28 sekilo. Saya terkejut. Jadi bagaimana dengan harga daging? Daging RM45 sekilo. Jadi rakyat nak makan apa ni sebenarnya? Sebab itu saya katakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna bersama dengan Kementerian Pertanian turun, tengok siasat. Kenapa? Ini udahlah, bayang bakul pun tak nampak. Pergi ke pasar, okey lah. Pergi dekat bank, ada yang dah dapat, bukan banyak pun, bukan dapat RM6,600. Pergi ke pasar, setengah bakul pun tak ada lah sekarang kalau dengan harga yang sebegitu. Di sinilah saya katakan bahawa bukan hanya sekadar melepas batuk di tangga, bukan hanya warga sekadar diberi bantuan begitu saja. Tak, mesti dipantau pula harga barangan. Jadi semua kementerian, menteri-menteri ini perlu sebab itu saya menanti bila Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri mengatakan dia bagi tempoh 100 hari untuk mereka menjalankan tugas dengan ada KPI-nya. Kalau dalam keadaan begini, KPI Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna bersama dengan timbalannya totally fail. Begitu juga dengan Menteri Pertanian dengan 2 orang timbalan menteri pun fail koput. Ini saya tak boleh tahan lah tengok keadaan begini. Dan mereka mempunyai wang yang banyak. Rakyat bayar gaji mereka berpuluh ribu. What have you done? Tak cuma saya tadi dengar kat parlimen, tak ada pula dibangkitkan persoalan ini. Cuma yang tadi tengok adalah Rina Harun adalah bercakap soal bantuan pada kanak-kanak. Lain ditanya, lain dijawab. Ini gambarannya, saudara. Jadi saya melihat dalam keadaan rakyat yang susah begini, dalam keadaan usaha kerajaan, memang kita akan bantu. Saya risau sebab tambah-tambah lagi Perdana Menteri datang daripada Parti UMNO. Kesannya nanti kalau rakyat kata gain lagi sekali, kerajaan gagal, terkesan pada parti saya. Cuma saya rasa hari ini yang tak masuk akal bila Menteri Pertanian, timbalan Menteri Pertanian ni lebay Zawawi ni, bila dia kata bahawa kerajaan beri jaminan isu kenaikan harga makanan ayam yang mempengaruhi harga hasil ternakan itu hanya bersifat sementara dan dijangka kembali stabil tidak lama lagi. Saya kata ni lebay ni faham ke ekonomi? Did you really understand what is economy about? Kalaulah kita membeli makanan yang berupa memberi makanan ayam daripada jagung yang kita import, dia juga terkait dengan kedudukan harga mata wang kita. Kalau nilai mata wang kita berada dalam keadaan sekarang ni, tidak mungkin mengimport jagung-jagung sebagai makanan ayam ni boleh diturunkan. Carilah elemen yang lain. Itu maksud saya. Apakah pergantungan ayam ini cuma makan jagung saja? Banyak lagi. Waktu saya kecil-kecil dulu, kita melihara ayam tu tak ada mesti jagung, macam-macam boleh makan. Jadi beras hancur boleh. Aduh. Jadi lebay Zawawi ni kena fikirlah, jangan buat statement begitu je. Cuma yang agak meranjatkan kita adalah tentang pendedahan. Hari ni di parlimen saya terkejut
apabila ahli parlimen Puchong, Gobind Singh Deo, dia melontarkan satu benda yang menggegarkan. Saya dah tahu cerita ni, tapi benda ni tak jelas. Saya nak utarakan 2-3 hari dulu saya dah dapat cerita ni, tapi tak berani saya nak sebut sebab ini menyangkut soal penguatkuasaan. Tetapi bila hari ini disebut oleh Gobind Singh Deo di parlimen, dia kata bagaimana pegawai SPRM menghadapi tuduhan mengambil ataupun mencuri wang yang sepatutnya dijadikan wang saksi dalam kes Datuk Hasanah. Jadi jumlahnya bukan sedikit. Cuma bila dia kata tu, Dewan pun terkejutlah. Dia kata bagaimana yang dituduh adalah kaki tangan SPRM dan menyiasat pula tu SPRM. Itu pun satu hal lagi. Begitu juga bukan saja Yang Berhormat Gobind Singh Deo melontarkan pandangan di parlimen, ia turut disonsong oleh Yang Berhormat Fahmi Fadzil, ahli parlimen daripada Lembah Pantai. Jadi kalau dah dua orang ahli parlimen menyebut, satu dari parti Keadilan, satu dari parti DAP, saya kata benda ni serius. Saya harap pihak berwajib dapat menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Jangan diizinkan benda ini berlarutan. Memanglah dalam satu jabatan tu, dalam setangkai pisang mesti ada 1-2 biji yang buruk. Kita tak boleh nak katakan SPRM, tetapi kalau pegawai yang tidak beramanah, mereka ini perlulah diambil tindakan. Tapi kita tak boleh mengatakan the whole. Itu tak boleh. Saya tak bersetuju pandangan daripada Gobind tadi. Tiba dia tuduh SPRM begitu. Tidak. Dalam beribu kaki tangannya, adalah 1-2 orang atau 3-4 orang yang meletakkan kepentingan diri. Begitu juga sebagai ahli politik, pemimpin negara pun ada juga menteri yang kita beri kepercayaan, urus takbir lah negara dengan baik, takbir lah kementerian dengan baik, tapi mereka memberi pada kroni dan sebagainya. Keadaan inilah yang jadi tak boleh nak diletupkan, ledakkan hanya semua SPRM kesalahan tu, tak boleh. Saya tak bersetuju yang itu. Tapi kita mengharapkan agar satu siasatan menyeluruh perlu diadakan supaya perkara begini tidak berulang. Sebab itu saya kata, dalam keadaan sekarang ni, cuba saudara fikirkan bagaimana kedudukan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri bila dia hadir ke parlimen. Macam mana dia nak berpencak? Sebab di hadapan dia waktu itu, kalau dia masuk ke Dewan, ke sekarang ni lah, dia berhadapan dengan 3 orang mantan Perdana Menteri. Cuba saya fikir, apakah saya tak pernah terfikir? Cuma saya subuh tadi saya menong. Tenat juga saya. Dia nak berpencak di hadapan, depan dia tu ada Dr. Mahathir, ada Tan Sri Muhyiddin, ada Datuk Sri Najib. Ini 3 mantan dan 2 orang mantan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Sri Anwar Ibrahim dan Datuk Sri Zahid Hamidi. Bayangkanlah, saudara. Jadi saya merasakan benda ini turut mempengaruhi cara beliau nak menzahirkan pandangan. Jadi saudara Ramli Harun, Ismail Sabri jadi PM makin teruk. Saya tak mahu teruk itu, tapi kita harus melihat bila dia berhadapan suasana begitu, macam mana saya? Kalau saudara lah dalam kedudukan beliau, saya fikir kata mungkinlah sebab itu gamaknya mencungap juga. Sebab itu sekarang ni cara pemikiran dia, gaya kepimpinannya, pendekatannya, tafsirannya dan pemahaman generasi. Kerana beliau adalah merupakan generasi selepas merdeka. Ini tentulah dah berbeza. Saudara, dalam keadaan begini saya duk menong, saya fikir walaupun hari ini dirinya sebagai seorang Perdana Menteri, tapi saya yakinlah mesti ada sedikit gerun bila kalau dia nak berucap di hadapan tu. Depan tu nanti dalam parlimen, Dewan Parlimen bukanlah pasal mana sebab, tapi di depan dia tu figura-figura Dr. Mahathir ada situ. Walaupun tadi saya dengar lah mantan Perdana Menteri Dr. Mahathir berucap, saya kata mengarut juga kan. Salah itu salah ini. Kemudian depan dia juga ada Tan Sri Muhyiddin, di mana dia pernah jadi timbalan, dan paling penting adalah Datuk Seri Najib, sama-sama dari Pahang. Dan waktu Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, beliau adalah anggota kabinet. Hari ini nak berucap depan Datuk Najib, yang Datuk Najib sering kali melontarkan pandangan, memberi pendapat bagaimana menyelesaikan masalah dan sebagainya. Jangan lupa dia berhadapan pula dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, mantan timbalan Perdana Menteri, Datuk Sri Zahid Hamidi, mantan timbalan Perdana Menteri. Jadi saya rasa tentulah ada canggung.
Bahawa sebab selama hari ni 5 orang ni depan dia tu adalah pemimpin dia. Jadi dalam keadaan begini, kita timbul persoalan pada saya, mampukah dia menterjemahkan tentang visi dan hala tuju kepimpinannya nak bawa negara ni ke mana? Dalam keadaan sekarang ni, dengan berhadapan depan begitu, dengan situasi ekonomi begini, situasi serangan virus corona yang saya tak kata tuntas walaupun ada susut. Samping itu, dia berhadapan dengan baggage yang terlalu besar di belakang dia. 70 orang menteri timbalan menteri. Kadang-kadang dia orang ni semua macam bawa hidup aja. Semacam saya nyatakan tadi, menteri pun tak menjalankan tugas. Ni saya rasa bukan benda mudah untuk beliau nak jadi panglima, nak berpencak, nak bersilat di parlimen. Sebab dalam situasi serangan virus corona hari ini, ia tak dapat dilaksanakan dengan tuntas. Bagaimana pula dia nak menyantumi kehidupan rakyat? Rakyat sedang menuntut. Dan tuntutan rakyat ini dapat didengar melalui lontaran ucapan daripada ahli-ahli parlimen. Hari ini pun ada, walaupun tak banyak. Cuma saya rasa untuk hari ini, sekali lagi saya rasa kecewa apabila ahli-ahli parlimen masih tidak mengutarakan masalah rakyat, tidak memberi cadangan, pandangan macam mana nak buat. Lain tak ada. Macam Datuk Mahfuz, dia kata dia put the blame lagi, kerajaan tebuk atap lah, langkah seretan, masih lagi bergelut dengan masalah politik. Yang kita hendak itu sebagaimana Durian Maulid Sultan Kedah waktu berucap di bertitah di Dewan Negeri Kedah, dia kata ketepikan masalah politik. Agong pun dah bercakap ketepikan masalah politik, santukan pemikiran macam mana nak cari, nak menyelesaikan masalah virus corona. Dan lebih sekali lagi ialah bagaimana nak menyantuni kehidupan rakyat, yang saban malam saya bercakap bahawa rakyat sekarang ni memang terjebak dalam keperitan. Ini bukan pasal apa, akibat kehancuran sumber ekonomi sendiri. Bukan hanya merudumnya ekonomi negara, tapi ekonomi keluarganya, ekonomi diri dia, tuan badan itu sendiri dah tak ada kerja, tak ada upaya lagi nak buat. Pergi sana tak ada nak kerja, tak boleh. Nak buat meniaga, tak boleh. Nak mula perniagaan, nak cari modal, minta daripada kumpulan Wan Sembilan Pekerja, gagal. This is very serious. Jadi dalam keadaan begini, kita tertanya-tanya, saya tertunggu-tunggu bagaimana hala cara pemikirannya untuk dia mencanai dalam kelangsungan untuk membina kembali ekonomi negara. Sebab itu saya dah awal-awal berpesan, jangan lupa berjumpalah, berbincanglah dengan pakar-pakar ekonomi. Yang ada masih ada lagi. Jangan rasa ego sangat. Berjumpalah dengan Abang Mula Tengku Razali Hamzah, berbincang, berbual macam mana, minta panduan, bertanya dengan Datuk Seri Najib, minta panduan, ketepikan. Dah okey lah, dah santun dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, okey lah. Dan tiga-tiga orang ni biasa menangani ekonomi, termasuk Dr. Mahathir pun. Jangan kita letakkan masalah politik, masalah negara ini penting. Macam mana nak ala cara ke mana nak bagi ekonomi negara, macam mana kita nak ataupun nak menarik pelabur datang. Selagi pelabur tak datang, selagi itulah kita dalam keadaan ekonomi yang terus merudum. Saudara kena ingat bahawa kita macam mana kita nak jadi sebagaimana kita melihat negara jiran kita, Singapura. Singapura dia tak ada kilang, tak ada hasil negeri, tak ada. Adalah sikit-sikit kilangnya, tapi penghasilan minyak tak ada, apa pun tak ada. Tetapi ekonominya terus mantap kerana dia merupakan negeri yang menjadi tumpuan para pelabur untuk menyimpan wang. Jadi macam bank lah, simpan banyak duit dalam bank, jadi mudah. Itu keadaannya, kena cari upaya. Dan sekarang ni rakyat kita tunggu-tunggu sehingga saat ini. Yang Mohd Perdana Menteri, kita kan nak tanya apa dasar negara sekarang ni. Dasar pendidikan macam mana, dasar ekonomi macam mana, dasar luar macam mana. Sedangkan beliau sendiri telah pun dihubungi oleh Perdana Menteri daripada Australia tentang apa yang berlaku, ada unrest di Laut Cina Selatan. Yang ini juga melibatkan negara kita dalam kita punya foreign policy. Tak dengar pun lagi sehingga saat ini Menteri Luar. Kalau zaman Tan Sri Ghazali Syafi'i dulu, dia dah mesti bercakap dah. Ini keadaan ini menyangkut negara kita. Kita negara yang cinta damai. Kita adalah negara yang daripada zaman Tun Razak lagi adalah negara Zofan, free. Kita tak mahu terlibat dengan sebarang kancah peperangan. Kita nakkan negara ini aman, sejahtera. Dia orang nak bergaduh, nak berledak apa semua, jangan sampai ke kawasan kita. Ini tidak. Kalau berada di perairan di Laut Cina Selatan,
banyak, sikit banyak pun akan melibatkan negara kita. Ini keadaannya. Sebab itu saya berkali-kali bertanya, apa dasar luar kita? Jadi pakar ekonomi ada tapi dipinggirkan. Betul saudara Duan Zain, seperti Tengku Razali Hamzah, jangan dipinggirkan. Sekarang ni jangan fikir bila you jadi Perdana Menteri segala-galanya is going to good. Tak ada, saudara. Dalam keadaan sekarang ni, dengan bantuan yang tak sampai ni, saya khawatir ia akan menjadi from good to bad, from bad to worse. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.